Okey, sebentar. Bagi yang ada kelapangan masa pagi ni, insya-Allah live kita berlangsung selama sejam saja hari ni sebab ialah ada kekangan masa. Lepas ni kaum muslimin akan mengerjakan solat Jumaat. Waktu pun sekarang masuk awal Ustaz Zuhur 1 lebih kurang 1:10 lah. Kurang lebih kurang lebih begitulah 1 lebih. So hari ini kita nak hari Jumaat seperti biasa kita nak buat sembang santai. Jumaat ni kita khususkan bagi sesi dakwah ataupun sembang santai agama. Di sini bersama saya sebelah ni kita akan kongsikan ataupun kita akan share info-info yang mengenai topik kita hari ini. Topik kita hari ini mengenai Jumaat Ustaz. Hari Jumaat ni sedikit saya tahu di sini hari Jumaat ni merupakan Sayyidul Ayam, penghulu segala hari, di mana setiap minggu ada hari Jumaat Ustaz. Ketuanya hari Jumaat. Betul. Dan pada setahun kalender Islam kita ada ketua juga bulan Ramadan Al-Mubarak. So kita terus saja ke perbincangan kita Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh, Ustaz dah bersedia? Alright. Cuma santai-santai je santai-santai. Kita tak ada nak serius, nak formal. Okey, bagi ada yang kelapangan masa pagi ni, minta sama-sama share kepada sanak saudara, sahabat andai, office mate, classmate yang ada kelapangan masa pagi ni. So minta share ramai-ramai, insya-Allah sama-sama kita berkongsi ilmu ini. Maksudnya kita ni makin belajar, makin orang kata istilah tu makin bodoh, makin tunggul. Makin tunduk. Ibarat padi lah, bagaikan resmi padi. Okey. Alright. Okey, sama insya-Allah bismillahirrahmanirrahim kita mulakan sesi sembang santai agama kita dengan soalan-soalan. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan mengenai topik kita pagi ini, saya khaskan general hari Jumaat, yang berkenai hari Jumaat, ataupun nak keluar sikit topik boleh insya-Allah Ustaz. Ustaz cuba untuk jawab sebaik mungkin lah insya-Allah. Okey, seperti mana kita tahu Ustaz, setiap hari Jumaat ni mengapa Ustaz? Saya nak bertanya sedikit sebanyak. Hari Jumaat ni merupakan penghulu hari setiap minggu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan hari Jumaat ni Ustaz. Soalan saya yang pertama Ustaz. Tak ready soalan ni. Ataupun Ustaz ada sedikit introduction lah. Mengapa saya ingin bertanya, mengapa hari Jumaat ini dipanggil Sayyidul Ayam dan Allah Subhanahu Wa Taala itu memuliakan hari Jumaat ini? Itu soalan saya yang pertamalah. Ustaz boleh brief kita, warm up sikit mengenai topik kita begini, insya-Allah. Silakan Ustaz Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya karim.
Alhamdulillah, banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin kurnia Allah masih memberikan kita lagi nyawa untuk kita bernafas meneruskan kehidupan. Allah masih memberikan kita mata yang segar untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita telinga untuk kita mendengarkan ayat suci Al-Quranul Karim, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan perkara-perkara yang baik. Allah masih memberikan kita akal untuk kita membezakan mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana manusia dan mana haiwan. Allah masih memberikan kita tangan untuk kita mengangkat takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kaki untuk kita melangkah menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita pergi berjihad, untuk bekerja, mencari rezeki nafkah untuk ahli keluarga, untuk sendiri, dan Allah masih memberikan kita semua anggota tubuh badan untuk menunjukkan kesempurnaannya. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan segala nikmat ini sehinggalah penghujung nyawa kita. Ingat, satu persatu akan ditanya di akhirat kelak tentang tubuh badan kita ni, insya-Allah. Jadi tajuk yang diberi oleh moderator tuan sebelah saya ini tentang hari Jumaat lah. Okey, jadi kita berkongsi sedikit tentang hari Jumaat ini, yang mana hari Jumaat ini dikenali sebagai Sayyidul Ayyam. Kan, Sayyidul Ayyam ni adalah penghulu, penghulu segala hari. Kalau kita tengok seperti moderator cakap tadi, betul lah, setiap tahun ada bulan yang berkat, bulan yang istimewa. Kalau dipanggil tempat yang tempat yang suci adalah kota Mekah dan juga kota Madinah, kan. Kalau kita tengok masjid yang ketua masjid ataupun masjid yang utama di dalam Islam adalah tiga masjid utama lah. Di masjid di Mekah dipanggil Masjidil Haram. Okay? Kalau di Madinah dipanggil Masjid Nabawi. Kalau di Palestin dipanggil Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Jadi itulah, kerana masjid ada yang utama, yang ketuanya ataupun yang utamanya. Diteruskan dengan kalau bulan ada ketua segala bulan, penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan Al-Mubarak, kan. Jangan silap pula, kadang main bulan Ramadan Al-Murtabak jadi kan. Jadi kita bulan Ramadan Al-Mubarak penuh dengan keberkatan. Sebab apa dipanggil berkat? Kerana bulan Ramadan ini ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu syurga seluas-luasnya. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran ni apa tujuan Al-Quran? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia siapa? Bagi orang Islam. Jika dia mengikut Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan sesat abadan abada. Tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau kita tengok juga pada malam yang ketua segala malam adalah malam Al-Qadar. Kerana pada malam itu kita buat ibadat, maka ibarat 83 ke 84 tahun kita hidup. Sebab apa? Nabi-nabi terdahulu dia hidup lama, panjang umur dia, tapi umat Nabi Muhammad hidupnya pendek. Sekitar 60 ke 70 ya. 60 ke 70 saja umur dia. Tetapi amalan boleh menyamai nabi-nabi terdahulu. Kan, nabi terdahulu, iaitu kalau kita dapat hidupkan 10 malam akhir Ramadan, maka insya-Allah dia dapat pahala boleh seperti nabi-nabi terdahulu. Sebab tu Nabi SAW 10 malam terakhir dia tidak mendekati isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tidur di masjid, kan, untuk itikaf di masjid. Dia ambil itikaf di masjid untuk apa? Pahala dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni di minggu. Di minggu. Jadi dalam 7 hari itu ada ketua dia. Ketua dia adalah hari Jumaat. Ada satu nasyid tuan bisa dengar kalau lagu intim tu kan. Lagu intim tu tentang hari Jumaat. Yaumul Jum'ah, Yaumul Barakah, Sayyidul Ayyam. Kan ada lagu intim tu kan. Jadi dia bagi tahu hari Jumaat, hari yang berkat, hari penghulu segala hari. Jadi itulah sebuah sedikit mukadimah tentang hari Jumaat ini. Nanti saya akan kongsikan sedikit apa istimewanya hari Jumaat ini dan juga apa amalan insya-Allah yang boleh kita
amalkan pada hari Jumaat ini. Jadi sekadar itu sajalah mukadimah daripada saya. Mukadimah. So insya-Allah tadi dah kita dah dengar. Satu lagi, Allah tambah satu. Boleh satu lupa. Dalam hari Jumaat ini Allah angkat hari Jumaat sehingga dalam Al-Quran ada satu hari. Dan nama Al-Quran itu ada 114 surah. Ada 114 surah. Jadi ada satu surah tu nama dia Jumu'ah. Ada satu surah nama dia surah Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasul ila akhir ayat. Kemudian ada disebut perkataan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ila akhir ayat. Tu cerita tentang solat Jumaat. Maknanya hari Jumaat ini Allah angkat hari Jumaat, maka orang Islam kena berkumpul untuk hari kebesaran Islam, iaitu hari Jumaat. Jadi itulah mukadimah daripada saya. Okey, kita dah dengar sebut sedikit warm up ataupun sejarah mengapa Allah ni melantik Jumaat ni sebagai ketua. Sama seperti bulan Ramadan di mana malam pun kita ada ketua Lailatul Qadar. Sebenarnya saya tahu pun Ustaz, sebut sedikitlah apa yang saya tahu mengenai hari Jumaat ni, di mana Allah SWT mencipta Nabi Adam AS pada hari Jumaat, Ustaz, betul ke? Ada hadis riwayat Ibn Hibban. Dia ada 5 yang disebut dalam tu, ada 5 lah. Keistimewaan kenapa hari Jumaat diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya akan cerita apa ni. Okey. Alright. Seterusnya insya-Allah kita akan pergi seterusnya untuk next perbualan kita, topik kita insya-Allah. Okey, seperti mana kita tahu, sebut sedikit hari Jumaat ni di mana kita umat Islam macam Ustaz cakap tadi, diwajibkan bagi kaum muslimin berkumpul bagi meraihkan keberkatan hari Jumaat itu. Soalan saya Ustaz berbunyi macam ni, mengapakah kaum muslimin tu diwajibkan ke atas muslimin pergi solat Jumaat dengan khutbah, dan apa kelebihan kita pergi solat Jumaat, di mana kaum muslimah juga sebenarnya disunatkan ya Ustaz, betul ya? Diharuskan untuk pergi solat Jumaat kalau ada kesempatan. Soalan saya berbunyi tu, mengapakah kaum muslimin ni diwajibkan solat Jumaat, hari Jumaat berkumpul dengan khutbah sama-sama, ataupun Ustaz boleh relate dengan sejarah Nabi alaihissalam, bila orang kata tu, bila first time saya rasa, seingat saya lah, Nabi naik di suatu ni memberi khutbah Jumaat. Boleh Ustaz menerangkan secara lebih lanjut lagi, insya-Allah. Masya-Allah, panjang soalannya. Soalannya tak apa, satu-satu persatu Ustaz boleh jawab. Maaf. Mana boleh jawab saya jawab. Kalau boleh jawab tu kita kepada umum lah kita cerita lebih kepada umum. Jadi soalannya apa tadi? Mengapakah kaum muslimin? Soalan dia mengapa kaum muslimin kena diwajibkan untuk pergi solat Jumaat. Okey. Seperti mana yang sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum pergi kepada kaum muslimin diwajibkan, kita ambil sedikit keistimewaan hari Jumaat ini dan nanti ada disentuh. Okey. Pertama sekali, hari Jumaat ini betul seperti mana Tuan cakap tadi, diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Okey, kalau dalam tafsir Al-Quran, ada tafsir Al-Azhar, dia ada menyebut bahawa Nabi Adam ni diciptakan bermulanya daripada atas. Roh masuk daripada atas. Kepala sampai di hidung, gatal-gatal hidungnya sampai ke mulut, kemudian dia bersin, hajum. Jadi kalimat manusia yang pertama keluar adalah kalimat Alhamdulillah. Dia memuji Allah, sampailah sempurnanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakannya dan roh masuk daripada kepala sampai ke kaki lah. Kaki. Dan kalau roh keluar, dia tarik bermula daripada bawah daripada naik ke atas. Kan? Tu reverse lah. Kata ulama, kan ibaratnya sakit ni, mati ni cerita pasal mati pula. Kejap lah kan? Boleh kita seling dengan cabut ni kuku ni, pisahkan antara kuku dengan isi.
Jangan cubalah kan. Kita pun tahu sakit macam mana kan. Ya. Kemudian kata ulama dia mengatakan bahawa kan sakit tu kan, dibilah-bilah dengan pisau, dihiris dengan pisau, diletakkan dengan limau, sakit. Nah, berpisahnya sebab jasad dah masuk, roh masuk dalam jasad kita dah lama. Bukan daripada kita lahir, daripada umur 4 bulan dalam perut mak kita lagi. Dan dah lama. Yang kita bercakap ini pun sebabnya roh lah. Kan, sebab roh. Jadi sahabat Nabi Abu Salamah ketika dia wafat, roh dia diangkat dan mata dia terbuka. Kan, bila mata terbuka ni, ada sahabat cakap, "Wahai Rasulullah, adakah tu mati yang buruk?" Jawab baginda SAW, "Bukan. Sesungguhnya setiap orang yang mati, dia melihat roh dia naik ke atas. Kan? Dia akan naik ke atas dulu. Dia dapat tahu mana baik buruk, dan diturunkan semula. Kalau orang baik, langit tu, penduduk langit, jemputlah. Sila naik dengan jemputan yang baik. Kan? Tapi kalau penduduk, kalau yang orang yang mati dalam keadaan fasik, dalam keadaan tak baiklah, bukan Islam, nauzubillah min zalik kan, maka dia naik tu dia bawa bau busuk. Bau yang busuk, kemudian disebut bahawa malaikat akan penduduk langit ketika itu menghalau-halau dia. Menghalau-halau dia untuk jangan masuklah. Kan, itu sedikitlah tentang seningan tentang kematian tadi tu kan. Dan mati yang buruk kata Nabi SAW, dia ada satu, diminta air tak putus-putus, dah minum air, nak air lagi. Yang kedua, hadis menyebut bahawa dia bunyi seperti seekor lembu disembelih. Bila nak saat ditarik nyawa dia, ada bunyi seperti disembelih. Kan, jadi Allah. Inilah pelihara kita. Itu cerita tentang penciptaan tadi lah. Roh dipisah daripada jasad. Sangat-sangat sakit. Okey. Jadi tentang hari Jumaat ni lagi, hadis tu disebut 5 lah. Hadis daripada Ibnu Majah. Jadi saya ambil poin-poin dia. Yang kedua, Allah turunkan Nabi SAW ke bumi. Kan, turunkan Nabi Adam ke bumi. Kalau nak dicerita tentang tafsirnya panjang. Cerita manusia, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan, qalu ataj'alu fiha may yusri fiha wa yasfikud dima. Kan, malaikat cakap, "Wahai Allah, kenapa nak jadikan manusia ni? Kan, sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sedangkan kami ni semua kan sentiasa bertasbih, sentiasa memuji engkau. Qalu ataj'alu fiha may yusri qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ni lagi tahu atas apa yang kau tak tahu. Nak jadikan manusia, kemudian dijadikan Nabi Adam dan sebagainya lah. Okey, kemudian panjang ceritanya sampai Nabi Adam dengan isterinya Hawa diturunkan di inilah di bumi ini. Asalnya itu asbab sahaja, bukan Nabi Adam ni buat dosa. Kalau tak ada asbab yang Allah jadikan macam tu, maka manusia semua hidup dalam syurga. Kan, tadi neraka tu wujud, kan, neraka wujud, siapa penghuni neraka, kan. Bukan itu persoalan dia, tapi itu asbab dia. Nabi ini kan terpelihara, maksum daripada melakukan dosa kan. Kadang bila Allah jadikan satu perkara itu nak tunjukkan kepada inilah kepada umat Nabi ketika itu, kan. Jadi seterusnya Allah turunkan Nabi Adam AS ke bumi pada hari Jumaat. Yang ketiganya, Allah wafatkan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Yang keempat, di dalam hari Jumaat waktu mustajab. Waktu yang mustajab, dia ada waktu dia. Tengah mengatakan, ada hadis tu menyatakan bahawa ketika imam naik atas mimbar sehinggalah imam bagi salam, ketika itu waktu yang mustajab doa. Tapi kita makruh lah. Kita makruh berdoa ketika imam baca khutbah, tak boleh. Yalah, kita tak boleh bercakap-cakap, main tasbih, nak tunjuk warak ni kan. Time tu lah la ilaha illallah, imam tengah baca khutbah ni. Tak boleh lah, makruh. Makruh lah. Kan, zaman Nabi dulu main batu, ada sahabat main batu. Kan atas lantai pasir batu-batu kan, ada yang main batu-batu. Memang kita tak ada batu, dia kiaskan. Kiasnya ada dalam Islam kan. Pertama sekali rujukan kita Al-Quran, yang keduanya hadis, yang ketiganya ijma' ulama', yang keempatnya qiyas. Qiyas ni kita kiaskan batu tak ada, kita semua tile cantik, masjid setiap Jumaat vacuum, bersih, kapet semua kan. Jadi main handphone sekarang ni. Kan, masuk masjid main handphone. Kalau main handphone baca Al-Kahfi okey lah. Main handphone, WhatsApp,
Facebook, WeChat, Insta kan semua dan sebagainya. Jadi tu yang tak berapa elok lah, yang perlu ditinggalkan. Okay, jadi Nabi dia ada waktu mustajab je, dan juga pada hari Jumaat waktu mustajab daripada hujung penghujung waktu asar. Tapi kita tengah sibuk tu nak mandi apa semua kan, tak sempat nak doa. Kata Imam Nawawi, memastikan hadis ini mengatakan bahawa jadi kesimpulannya pada hari Jumaat banyakkan doa. Tak kira lah waktu apa pun, hari Jumaat je perbanyakkan doa. Ambil kesempatan sepanjang Jumaat Jumaat tu. Jangan dia khususkan kepada ni kan, waktu dua waktu tu, tapi hari Jumaat je banyakkan doa kan. Dan doa ni tak semestinya ambil wuduk, kena hadap kiblat kan, kerana percakapan kita yang baik pun doa juga kan. Kisah kata yang baik adalah doa. Kalau ibu lagi lebih bahaya kan. Setiap keluar daripada mulut ibu tu doa. Marah anak, kata pandai dengan ni, insya-Allah dah pandai. Kadang-kadang dia marah anak sebut bertuah, insya-Allah bertuah lah anak dia kan. Kalau perkataan yang tak baik tu agak ni lah kan. Takut makbul doa tu. Doa ibu tu. Tiada orang kata terus ya. Sampai direct. Allah Subhanahu taala Betul. tiada sekatan, tak ada halangan lah. Tak ada halangan. Okey. Jadi itulah pada Jumaat yang keempatnya, yang keempat waktu mustajab berdoa pada hari Jumaat. Dan yang kelima, apa tentang hari Jumaat ini adalah akan berlakunya hari kiamat. Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Kiamat ni setiap hari jadi sebenarnya. Kan? Mati ni pun kiamat kecil. Ya betul. Kan? Kiamat kecil yang lain tu banyak, tsunami dah ada, banjir besar, taufan, kan, ribut dan sebagainya, itu kiamat kecil. Dan Nabi dah ajar kita ciri-ciri ataupun tanda-tanda kiamat kecil kan. Banyak anak luar nikah kan, banyak anak yang dibuang untuk sampah. Ini semua dah berlaku ni kan. Angin merah tahun 2015 dulu ada angin merah kan, dah berlaku di Filipina. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil banyak sangatlah. Banyak berlaku pembunuhan kan. Bukan angin merah, awan merah, minta maaf. Betul, banyak berlaku pembunuhan. Sekarang tengok surat khabar, tengok online, ni mati, tu mati. Macam dibunuh semut je kan. Sekarang ni kan. Jadi tu tanda-tanda kiamat kecil. Tunggu kiamat besar akan berlaku. Kiamat besar nanti akan berlaku 40 hari kita akan gelap. Allah. Kan? 40 hari kita akan gelap. Kan? Sebelum 40 hari akan gelap tu, ada satu angin panas. Dia akan mematikan orang-orang yang tak beriman kepada Allah Taala. Kan? Dia mematikan orang tak beriman. Kemudian akan jadi bangkai-bangkai. Bangkai. Tapi Islam akan hidup, tak kisahlah dia tu sama ada Islam tu dia fasik ataupun Islam beriman betul-betul, tapi dia akan hidup dan dia akan nampak bangkai-bangkai ketika itu dah busuk. Kemudian barulah berlaku 40 hari. 40 hari itu semua alat elektronik tak dapat nak kontak dah. Nak WhatsApp TMB, nak telefon TMB kan. TMB online ke tak dapat. Peti ais semua dah hancur. Kan, sehingga dia menyebut bahawa bangkai-bangkai manusia itu kita makan sebab dah tanpa lapar. Ini tentang kiamat besar lah. Kiamat besar sebab dia panggil azab. Azab kiamat besar ni azab. Dia tak dapat siksa kubur, dia dapat kiamat besar. Kan? Dan apabila habis 40 hari, dia akan hidup seperti biasa dan tidak lama kemudian datang kehancuran. Saat kehancuran. Tapi sebelum saat kehancuran ni datang, ada satu angin lagi ditiup, dia mematikan orang-orang beriman. Okay? Jadi macam dalam kubur, orang beriman dia tenang. Dia dalam keadaan hati dia yang tenang. Di mana lepas tu kemudian dalam kubur dia tak kena seksa, dia tak kena azab. Kan? Sama juga dengan berlaku kiamat nanti, bagi orang beriman dia ada satu angin tiup, maka dia akan pingsan dan mati. Dalam keadaan yang tenang. Kalau orang beriman semua mati, maka tinggal di dunia ini adalah orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Maka datanglah saat berlakunya kiamat besar, saat-saat kehancuran, dipanggil kehancuran. Jadi itulah maknanya dia akan berlaku kiamat ni pada hari Jumaat. Itu tentang sedikitlah tentang hari Jumaat ni. Nanti insya-Allah ada saya sambungkan lagi sikit. Saya serahkan kepada moderator. Alright. Terima kasih Ustaz Zaid atas sedikit lagi penerangan mengenai keistimewaan hari Jumaat. So seperti mana tadi saya menarik mengenai amat menarik Ustaz punya penerangan, di mana tadi Ustaz cerita pasal kematian apa semua, di mana juga
hari Jumaat juga orang yang mati pada hari Jumaat dilepaskan seksa kubur ya Ustaz. Ya, Ada hadis. yang ada hadis juga yang mengaitkan itu. Soalan saya Ustaz, ni ada seberapa sikit soalan yang saya dapat kumpul tanya, di mana agak menarik soalan tu saya rasa. Cakap takkan orang yang tak solat, orang kata tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia mati hari Jumaat, terlepas juga siksa kubur bagi dia. So Ustaz boleh terangkan sikit tak mengenai soalan ni? Saya rasa agak menarik lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni baru ni jadi isu lah kan. Ya betul. Viral cerita ni kan. Okey, kita tahu kematian ya. Ya. Wa yas'aluna ka'ali ruh. Mereka tanya kepada Muhammad tentang roh. Qul ruh min rabbikum. Roh ini adalah urusan Tuhan, ada urusan Allah. Jadi nak kata itu tu semua urusan Allah. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kalau siapa nak tahu cuba mati dulu. Minta maaf. Kita tu urusan dia. Kita tak tahu antara banyak-banyak amalan kita mana ya Allah redha. Kan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita Allah redha kita redha ke atas Allah, Allah redha ke atas kita. Tapi nak redha tu buat amalan. Amalan mana kita tak tahu. Belum tentu kita sedekah tu Allah terima. Sejelas kita sedekah sebab apa? Orang nak bagi orang nampak kita ni banyak duit. Kan? Kalau kita buat amalan tolong orang kadang-kadang pun kita tak tahu tahap keikhlasan kita macam mana. Ya, betul. Ibadat yang ikhlas satu je biasanya. Tidur lah. Tidur. Jarang orang ni kan tak ikhlas, aku tak ikhlas tidur tadi, aku tak ikhlas. Biasa tidur dia ikhlas tu. Yang lain kita tak dapat nilai. Kan? Kita tak dapat nilai. Jadi cerita tentang kematian, dia tak tutup aurat, dia tak solat, tapi dia meninggal dalam hari Jumaat. Tu urusan kita doakan kebaikan, kan? Kita doakan pengampunan. Bila tengok, jangan kata-kata, "Wish, dia ni seksi, tak semayang, tak nampak macam Islam, rupanya dia Islam tapi mati hari Jumaat. Boleh ke masuk syurga?" Jangan jangan cakap macam tu. Doakan yang baik. Tengok kematian, Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, di perempuan lah. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doakan untuk dia. Doa pengampunan, doa tentang rahmat, kan? Kita pun tak tahu kematian kita macam mana. Jadi janganlah sibuk-sibuk sangat fikir kematian orang macam mana, kan? Muhasabah diri kita lah. Minta maaf lah. Jadi memang itulah jawapan saya pun. Ada orang bertanya pun, kalau saya mengajar kelas pengajian pun, ada seorang ni dah cerdik, dah besar kan, dia tanya, "Ustaz, macam mana Ustaz kalau orang tu dia seksi, tak semayang, tak jaga aurat, tapi dia meninggal hari Jumaat?" Okay? Saya ambil kisah 1 minit ni kan. Ya, boleh. Orang kampung saya ni, dia ni terkenal lah dengan perkara merosakkan diri lah. Bahasa kasar ni panggil dadah lah. Kan? Dadah. Okay? So tengok kalau, tapi dia ni memang kalau kat rumah kampung semua dia pecah, dia masuk. Kan? Dia masuk cuit lah. Tapi dia dengan mak dia baik. Mak dia suruh pergi kedai, dia pergi kedai. Mak dia suruh buat tu, dia buat kan. Tapi Allah muliakan kematian dia bulan Ramadan. Kan? Jadi kita tak tahu, kita ni belum tentu baik rasa diri baik ni pun tak tahu kematian kita macam mana. Bulan Ramadan kita dah tahu lah kelebihan, keistimewaan kematian di dalam bulan Ramadan. Tapi Allah angkat dia walaupun kita nampak dia buruk kan. Dia masa tu dia lah malam lah, dia kemelangan, dia langgar kebau, dia mati di tempat kejadian. Tapi bulan Ramadan 10 malam terakhir kan, yang terakhir tu. Kita tak tahu mana, mungkin amalan mak dia redha dengan dia, itulah amalan yang paling Allah terima kan. Kita tak tahu macam mana. Allah Ta'ala alam, tak dapat nak jawab lebih-lebih lah tu. Boleh. Urusan Allah lah tu, tentang roh ni. Maknanya kita fokus kepada diri kita sendiri, amal ibadah kita sendiri, Ustaz. Jangan sibuk urusan Allah. Tak semestinya buruk di mata manusia itu, Allah buruk juga di mata Allah. Itu urusan kita individu lah, dengan direct dengan Allah Subhanahu Taala. Okey, so jam pun dah menunjukkan 11.40. Saya selingan kejap Ustaz sebelum kita kembali ke sembang kita untuk topik kita hari Jumaat ni. Okey. Hari ni saya seperti biasa kita punya viewers, saya nak buka promotion Ustaz. Di mana company kami minyak, seperti mana Ustaz tahu, kita menjual minyak pelincir, minyak kereta dan motor. So hari ini untuk sempena orang kata meraihkan kedatangan Ustaz, kami di Benzoil Lubricant Malaysia berbesar hati
ingin membuka promosi, di mana seperti mana yang tuan-tuan lihat di hadapan di skrin ni, di sebelah ni kita ada minyak 15W40 fully synthetic, dan sebelah kiri ni ada minyak mineral base 20W50 SLCF 4 liter, minyak motosikal jangan terbalik, sama Ustaz. Dua-dua, tapi di belah kanan ni kereta, di sebelah kiri saya ini minyak motosikal 4 liter, di mana minyak mineral base ni sangat sesuai digunakan kepada jentera motosikal berkuasa tinggi yang orang kata tu all style. All style like seperti Vulcan, Kawasaki, motor-motor Sisi Virago. besar lah, 600 cc, Ya, betul, Ustaz. 800 cc semua. Boleh sangat untuk guna mineral base ni, sangat optimum berfungsi pada keadaan enjin yang panas. Panas memang cantik Ustaz guna minyak ni. So hari ni saya berbesar hati sebab Ustaz Zaid pun datang join live kita. Saya nak buka promotion Ustaz. Nak buka promotion di mana seperti di skrin sekejap saya share dia punya ni. Harga biasa 15W40 ni, sebelah kanan ni adalah 114 harga normal price retail price di pusat jualan kami 114. Hari ni kita tak nak cerita atas 100, tak nak cerita atas 100, saya cancel, saya bagi harga offer. Dan sebelah kiri ni harga di pusat jualan kami RM68. So saya pun tak nak atas RM50, tak nak atas 100. Hari ni kita main harga bawah RM60 Ustaz untuk kedua-dua minyak kami ni. So saya letakkan pameran ini di skrin sementara kita borak-borak santai agama ni, ataupun jika ada tuan-tuan dan puan ada sebarang persoalan mengenai hari Jumaat, topik kita hari Jumaat ni, sementara itu kita boleh tengok di skrin. Boleh tengok di paparan skrin, saya buka harga offer. Tiada kota, hari ini sebenarnya hari Jumaat kita buka tiada kota, limit seorang pun tak ada. Kita buka untuk minyak 15W40 harga berharga RM57 dan yang 20W50 ni RM34. So sementara kita sembang-sembang santai agama, boleh tengok di paparan skrin, promotion kita masih berlangsung sampai jam 12 tengah hari insya-Allah. So kepada tuan-tuan yang ada berminat ingin lock untuk kawan-kawan atau diri sendiri, sanak saudara, bolehlah cakap saya berminat lock untuk minyak apa. Hari ini kita buka untuk 15W40 fully synthetic minyak kereta, dan di sebelah kiri saya ini minyak 20W50 mineral base jentera motosikal berkuasa tinggi yang lama seperti Vulcan, Virago, Kawasaki, Hayabusa, Suzuki Hayabusa. Boleh cuba minyak ni insya-Allah. So kita buka, okey, insya-Allah. Sementara kita sembang-sembang pantai ni, tuan-tuan boleh up di komen nak tanya ataupun nak lock produk ni. Kita buka sampai pukul 12 tengah hari sahaja. Di mana hari ni kita ada kesempatan waktu sikit Ustaz, di mana kejap lagi kita akan jauh murah tu. Banyak dia punya. Jauh beza Ustaz pun cakap murah. Insya-Allah kalau ada kawan-kawan Ustaz pun minta share, ramai-ramai nak cuba minyak, yang penting minyak original Ustaz. Daripada Arab punya ni kan. Daripada UAE, sama teknologi pembuatan penapisan menggunakan dari negara Jerman seperti liquid moly. Yang penting original. Jangan pakai minyak teruan, sebab kami tagline di Benzol Lubricant Malaysia ni Ustaz, di mana menawarkan minyak berkualiti tinggi tapi berharga, orang kata tu mampu milik. Sebenarnya lagi-lagi PKP ni kita faham Ustaz dengan ekonomi kita yang agak down sikit, dengan ramai yang dibuang kerja. Agak down tapi penuh tempat jalan. Allahuakbar. tempat bercuti ramai orang. Yalah nak lepaskan ni kan untuk keluarga. Ya betul Ustaz. Setelah 4 bulan berkurung tu kan. Itulah dengan khabar berita semalam pun agak menyedihkan lah orang kata. Paling tinggi setakat ni 260. Isu terkini status COVID-19 kita di Malaysia. So kita buka promotion ni sementara. Okey, kita sambung balik perbualan santai agama kita. InsyaAllah Ustaz boleh kita sambung sedikit lagi. Okey, tadi Ustaz ada cakap waktu-waktu mustajab doa Ustaz, di mana hari Jumaat ni Allah
mustajabkan sesiapa sahaja yang doa, dan tapi Ustaz tadi ada mention spesifik di mana selepas asar imam antara imam naik naik mimbar ataupun sebelum start itulah solat Jumaat. Dan ada juga saya tanya Ustaz, betul ke ada juga mustajab antara orang kata tu doa doa antara dua khutbah, antara waktu-waktu mustajab, betul Ustaz? Betul. Ada hadis ke, ada Dia termasuk dalam tadi tu lah, termasuk daripada mula imam naik sampai bagi salam. Okey, itu okey. antara doa yang mustajabnya. Mana termasuk kalau antara khutbah tu masih dalam tu lagi lah. Still sama jugalah. Okey, masih dalam insya-Allah. lingkungan yang tadi tu. Alright, so maknanya sama-sama kita ni berdoalah. Berdoa banyak-banyak, insya-Allah sama-sama kita naikkan amalan kita masing-masing. Di mana seperti saya cakap, kita pun agak takut. Di mana sekarang tanda-tanda kiamat kecil mostly semua, boleh kata semua dah berlaku Ustaz almost lah, saya kata almost semua dah berlaku. Di mana ada perkara-perkara di negara Arab yang seperti yang di orang kata tu bumi hadis tu sana hijau. Tanah Arab hijau, turun salji, betul. Banjir besar di kota Mekah sendiri di masjid. Dia banjir besar ni memang biasa berlaku. Memang biasa di situ kalau ada di Mekah tu, di Madinah, sistem peparitan dia tak berapa cantik. Tak berapa cantik. Dia memang kalau tengok pun parit pun tak ada, longkang pun tak ada, kurang sana kan. Jadi bila di sana hujan pun 3 tahun sekali, 2 tahun sekali. Jadi bila sekali hujan lebat memang banjirnya. Tapi memang ada hadis menyebut akhir zaman nanti akan berlakunya banjir besar di bumi Arab. Di bumi Arab. Sebab Arab ni jarang hujan. Itulah saya tak berkesempatan ni Ustaz sampai sana. Doa-doakanlah sama-sama saya dapat berkesempatan lagipun kita pun sekarang di sana pun ada kota Ustaz untuk bagi rakyat-rakyat yang ingin, negara-negara yang ingin untuk umrah belum buka lagi lah. Belum buka lagi. Sebab ni kan Covid ni. So katanya dalam bulan ni Ustaz yang saya dengar-dengar lah. Saya tak tahu, Allahu alam lah. Diperkatakan untuk ni. So okey, kita balikkan kepada perbincangan kita tadi. Insya-Allah solat Jumaat ni Ustaz, macam saya cakap tadi, diwajibkan ke atas kaum lelaki. Lepas tu soalan saya macam ni Ustaz, di mana complete set kita pergi solat Jumaat, kita dengar khutbah, kita solat, betul kita teruskan rutin harian seperti Nabi cakap kan. Di mana bila dengar azan yang pertama atau kedua Ustaz, diminta untuk tinggalkan urusan dunia, rutin harian kita, pergi dengar khutbah apa semua. So saya nak cakap tanya Ustaz, kalau apa kata orang tu seseorang itu pergi solat Jumaat, just solat saja, tak dengar khutbah. Macam mana itu dikira? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Jumaah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Bermaksud, wahai orang beriman, apabila idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, perkataan Jumaah baru jumpa kan, baru jumpa kan. Wahai orang beriman, apabila diserukan azan, nudiya, diserukan azan, maka bersegeralah untuk menunaikan solat Jumaat kan. Kemudian Allah kata fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', kan, maka segeralah kamu pergi solat Jumaat dan segeralah untuk mengingati Allah. Zikru tu ingatlah kan. Ila zikrillah, untuk mengingati Allah, dan tinggalkanlah segala urusan jual beli kamu kan. Tinggalkan segala urusan jual beli. Tapi kadang dugaan orang berniaga ni dah azan tu lah ramai pula orang nak balun beli air, beli nasi semua kan. Saya habiskan lagi maksud dia kat sini. Jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya, Allah kata apa? Tinggalkan berjual beli
pada saat itu yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah rezeki apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Jangan takut niaga ni, ingat Allah, Allah bantu kita. Insya-Allah. Orang yang tak beriman, tak pernah sujud dengan Allah pun, atau dia usaha Allah bagi kan. Ini pula kita jangan sujud dengan Allah, lagilah Allah bagi kan. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar berkhutbah. Katakanlah wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barangan-barangan dagangan itu, dan Allah sebab baik pemberi rezeki. Maksud dia ada asbab nuzul lah, kisah asbab nuzul kisah ni. Sebab tu tengok pada zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, azan dia sekali je. Zaman sekali je azan. Kan? Sebab ketika itu iman masih kuat lagi. Zaman Sayyidina Osman azan 2 kali. Sebab dah dia azan kali pertama, orang pedagang-pedagang ni datang berniaga kan, dia tak hiraukan azan, kadang sibuk dengan berniaga. Maka dia azan kali yang kedua. Cukuplah dia bagi azan kali kedua tu, maknanya menunjukkan bahawa solat tu lagi penting. Hayya 'alas salah dulu, hayya 'alal falah. Solat dulu baru nak cari kejayaan, berniaga tu kan jaya kan. Kan? Jadi baru sampailah sekarang kita berpegang dengan azan 2 kali pada hari Jumaat. Jadi itulah pada hari Jumaat ini tinggalkan segala jual beli dulu, tutup kedai. Tutup kedai macam di Mekah, di Madinah sana, azannya kedai-kedai semua ditutup dengan kain. Dia tak tarik lah. Orang sana tak berani mencuri. Kan? Dia tak tarik pintu tu. Dia tutup dengan kain, dia pergi solat. Tinggal macam tu, nanti lepas solat dia balik lah. Kan? Jadi kalau kita awal, insya-Allah tak berlaku lah kita lewat. Hanya angkat takbir, solat 2 rakaat kan. Jadi khutbah tak dengar. Sedangkan kita berkumpulnya ketika itu untuk mendengarkan wasiat. Wasiat apa? Wasiat iman, wasiat ittaqullah, wasiat taqwa. Wasiat apa? Suruh buat baik, meninggalkan benda yang tak baik. Itu semua wasiat tu wajib bagi orang Islam yang lelaki untuk mendengar wasiat itu seminggu sekali. Sebab tu lah syarat rukun khutbah ni ada 5 kan. Baca Al-Quran, hadis, memuji Allah pertama sekali, alhamdulillah kan. Jadi seterusnya adalah ittaqullah kan. Kemudian doakan muslimin muslimat. Jadi ittaqullah itu adalah rukun dalam khutbah Jumaat. Jadi itulah pentingnya. Ya, kalau kita terlampau sibuk dengan urusan dunia, jadi macam itulah, angkat takbir dah datang setengah sembahyang, kita rasa lega. Macam ni nak ulang lagi, lagi sedap macam ni kan, nak datang tak payah nak layan ngantuk semua kan. Tapi bukan itu yang matlamat utamanya. Matlamat dia nak dengar wasiatnya. Wasiat dia cerita tentang apa isu semasa kan, taat kepada pemerintah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu wasiat tu penting. Yang paling penting ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau betul-betul kita jaga, kita tak adalah sampai terlepas kan, terlepas dengan khutbah. Ada yang katalah tanpa sibuk dengan urusan sekali-sekali tu mungkinlah boleh lah kan. Tapi kalau kita dengar sengaja, tengok ni baru azan ni, sempat baru nak mandi, duduk, itu semua dah pahala dia dah kurang lah. Jadi penutup lagi saya akan bacakan hadis tentang pahala ni. Setiap pahala, siapa yang datang awal macam ni, siapa yang datang pertengahan ada pahala dia macam ni, siapa yang datang akhir ada pahala dia macam ni. Saya akan bacakan poin-poin pada hadis yang nantilah. Okey, sah atau tak sah? Datang lewat sah atau tak sah sebab dia dapat sembahyang ikut imam tu. Kan, dia tak sah. Melainkan dia dah 2 rakaat tak dapat dengan imam, imam duduk tahiyat akhir. Kan, duduk tahiyat akhir, dia angkat takbir. Dia tak boleh dah solat fardu Jumaat. Dia kena solat zuhur 4 rakaat. Kan, dia kena solat zuhur 4 rakaat. Okey, tapi tetap sah, tetap dikira sebagai lepas kewajipan untuk solat Jumaat, tetapi pahala dia sangat berbeza lah. Ada kekurangan dia. Ya, betul. Okey. Allah Taala a'lam bissawab. Okey, nampaknya saya rasa jelaslah di situ. InsyaAllah nanti penutup nanti Ustaz ada sedikit lagi penerangan beramalan pahala-pahala tadi yang Ustaz akan kongsi insya-Allah. Okey,
soalan saya seterusnya, promosi masih berjalan tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak lock minyak-minyak ni, kita tengah ada promosi, boleh cakap saya berminat ataupun screenshot, boleh PM di nombor di pin chat 0136333473. So promosi masih berjalan tuan-tuan dan puan. Sementara kita borak-borak ni sampai kita boleh berkongsi ilmu. Berkongsi ilmu, jambul dah 11.54. So saya rasa kita boleh pergi ke penutup lah Ustaz. Lepas ni insya-Allah semua warga muslimin akan menunaikan kewajipan setiap minggu solat Jumaat. So saya nasihatkan yang pertama juga jaga SOP Ustaz. Kita mesti dalam orang kata tu dalam PKPP lagi. Sampai hujung tahun ni di mana digalakkan pakai penutup muka, cek suhu. Kita tak pakai Allah Akbar. Kita tak pakai kat sini. Nak cakap tu tak jelas. Kalau tengok penceramah ustaz-ustaz di masjid pun dia tak pakai untuk nak berceramah kan. Luar lagi pakai, mask ada. So cek suhu, minta datang awal kan, jangan salahkan pihak AJK Masjid tak dapat masuk. Tapi dia orang cuma menjalankan tugas beliau. Selepas bunyi azan dia orang terpaksa tutup. Itu arahan daripada kerajaan lah. Kita tak boleh nak salahkan. So make sure digalakkan juga bawa sejarah sendiri Ustaz untuk menunaikan kewajipan. Okey, insya-Allah jangan lagi 5 minit terakhir ni kita Ustaz okey, amalan-amalan. Okey, amalan-amalan yang kita buat. Soalan saya yang seterusnya untuk penutup ni, apakah amalan-amalan yang kita boleh praktikkan Ustaz? Bukan sekadar yalah hari Jumaat ni sebab orang kata istimewa, pahalanya lain sikit, doa mustajab. Apakah amalan-amalan yang kita boleh praktikkan Ustaz sepanjang hari Jumaat ataupun sepanjang rutin harian kita insya-Allah? Okey. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Membakikan 3 minit 4 minit lagi. Jadi amalan hari Jumaat semua orang dah tahu, tapi inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya aku adanya sebagai pemberi peringatan. Jadi kita sekadar ingatkan semula. Pertama sekali amalan hari Jumaat yang kita buat mandi sunat. Siapa ada ke lapangan, mungkin yang orang pencen biasanya kan, ataupun orang yang bekerja ada balik awal, mandi sunat terlebih dahulu. Ataupun kalau dia tahu dia tak sempat hari Jumaat, mandi pagi pukul 6, pukul 5 lebih tu dah niat dah. Boleh niat. Boleh niat mandi sunat Jumaat, dia dapat pahala lah. Ya, ada sebenarnya masa Khamis dah masuk azan tu. Dah kira Jumaat dah. Kita mandi sunat Jumaat boleh kan? Jadi sebelum pergi ke masjid, pastikan mandi sunat Jumaat. Bila kata sunat, sunat lah, tak ada kata wajib. Sunat Jumaat, kemudian memakai wangi-wangian. Siapa ada minyak atar pakai, jangan berlebihan kan. 1 kilometer kita dah tahu dah ini siapa ni kan, makruh. Terlampau lebih pun malaikat jauh sampai semayang terbersih-bersih jadi jangan banyak, lebih sederhana saja. Bersederhana. Pakai minyak wangi ni sunatnya di mana? Pakai kada janggut sikit kan. Tu lelaki ni simpan janggut. Lelaki ni kalau mazhab Syafi'i cukur janggut ni makruh. Kan? Kalau pergilah di Arab sana, selepas kita buat tahlul kan, potong rambut, saya suruh cukur sideburn sekali kan. Dia kata haji haram. Makna pendapat di sana mengatakan bahawa cukur janggut ni haram. Kan? Mula sideburn, janggut haram. Sebab tu orang Arab ni jarang, tapi ada je Arab yang mazhab lain tu kan. Contoh Arab di Malaysia sendiri ramai yang cukur janggut kan. Mungkin dia berpegang pada mazhab Syafi'i lah. Berpegang bahawa janggut ni sunnah kan. Tapi ada 2 mazhab yang lain mengatakan kalau cukur haram. Ada satu mengatakan makruh tahrim. Kalau selalu sangat cukur sampai kepada haram. Tapi kita Imam Syafi'i mengatakan janggut ni makruh lah dicukur. Jadi kalau ada janggut simpan lah. Nampak sikit kita lelaki dengan perempuan kan. Bezalah sikit kita ni. Bila janggut ni, kata Imam Ghazali, lelaki yang berjanggut ni dia lebih tampan, lebih kacak. Kan? Lebih handsome. Tengok teman-teman moderator lah kan. Ada janggut, nampak handsome kan? Kan? Jadi kata Imam Ghazali lebih tampan. Kan? Jadi simpanlah janggut. Inilah satu-satu sunnah yang kita bawa dalam kubur nanti pada jasad kita. Apa lagi? Kopiah kita tinggalkan. Kan? Jubah kita biasa kita tak pakai jubah, pakai kain kapan. Apa sunnah yang kita buat dalam kubur nanti untuk menghadap Allah Ta'ala? Janggut lah. Kan? Janggut.
sebagai satu hujah kita sayang kepada Islam. Nabi kita dulu pun Rasulullah berjanggut juga ya. yang kemas. Jadi pakai minyak wangi lah, sapu kat badan sikit, kat baju, selak sikit jenggot. Kan? Okey. Jadi lepas pakai wangi-wangian, pergi ke masjid dalam keadaan berwuduk. Dia beza pergi masjid dalam keadaan tanpa wuduk dengan pergi ke masjid dalam keadaan berwuduk, pahala dia berbeza. Pergi masjid dalam keadaan berwuduk. Kadang orang buat ni ada kesedaran waktu bila? Waktu Covid ni lah. Diarahkan ambil wuduk di rumah, barulah dia ambil wuduk. Kalau tak, ambil wuduk di masjid. Rugilah. Rugi. Jadi dalam keadaan berwuduk. Dan sampai di masjid, jangan duduk terus. Kalau kita duduk terus makruh. Kalau kita duduk terus makruh. Sampai masjid, solat sunat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Sekalipun khatib, imam sedang membaca khutbah. Imam sedang membaca khutbah, maka kita tetap sunat untuk solat sunat terlebih dahulu. Solat sunat tahiyatul masjid ke, solat sunat qabla Jumaat ke, kan? Boleh. Yang penting sahabat dulu duduk terus, Rasulullah arahkan bangun. Solat sunat dulu. Sebab ni rumah Allah ni, rumah kita. Rumah Allah dia kena ada adab dia. Ada tertib dia. Kemudian yang lain lah, samalah semua tu kan, datang awal Jumaat. Yang keduanya, banyakkan selawat. Perbanyakkan selawat kata dengan besar Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman surah Al-Ahzab ayat 56, biasa kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Wahai orang beriman, selawatlah ke atas, selawat kamu ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat berselawat. Kita ni yang entah mana kita ada syurga neraka tak tahu, tak nak berselawat. Selawat ni tak semestinya selepas solat dan sebagainya. Nak bangun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu amalan orang tua dulu. Orang tua dulu kadang tu amalan ni nampak sekecil tapi sebenarnya besar dari sisi Allah. Salam orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Kita nak naik motor, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya lazimi kehidupan kita ini, amalan perbuatan harian kita dengan berselawat. Lazimkan. Lazimkan dengan selawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa selawat sekali, maka Allah akan selawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Digandakan jadi 10 kali. Jadi selawat. Jadi yang ketiganya, perbanyakkan membaca surah Al-Kahfi. Kahfi ni macam banyak lah kan. Banyak, tapi hari Jumaat tu kan panjang. Kan kami hari Jumaat tak nak baca Yasin, bacalah Kahfi. Jangan aduh pula. Kan? Ni baca Yasin tak boleh ni. Kan? Tak ada dalam sunnah. Tapi dibaca apa? Dibaca WhatsApp. Ada WhatsApp tu sunnah ke? Kan? Baca Facebook, dia sibuk bergaduh-gaduh. Jangan baca Yasin tak ada dalam hadis Nabi katakan baca Kahfi. Tapi di bising-bising, dalam keadaan bising-bising tu dibaca WhatsApp, baca Facebook. Itu lagi lah sesat, menyesatkan kan. Bukan kata benda tu tak baik kan. Tapi jangan bergaduh lah. Jangan pertikaikan orang baca Yasin ke, orang baca Al-Kahfi ke kan. Jangan pertikaikan. Benda tu benda yang baik kan. Allah yang baik, teruskanlah. Selagi dia tak kata pun wajib baca Yasin ni malam Jumaat. Kita pun tahu sebenarnya. Kita dia memang wajib belajar kan, tahu kita tak kata benda tu wajib kan. Pergilah baca Yasin, tak ada masalah. Kalau boleh ada kelapangan malam-malam, bacalah Al-Kahfi kan. Baca Al-Kahfi sampailah hari Jumaat kan panjang, habiskan Al-Kahfi. Dalam 10 muka surat lah. 110 ayat Al-Kahfi. Kalau sibuk sangat, ambil 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja ila akhir. 10 ayat awal dan ayat akhir tu. Nak baca masa dah nak habis kan. Dan seterusnya datang awal ke masjid. Saya tutup dengan satu hadis yang telah dipendekkan. Orang yang datang awal ke masjid pertama sekali, malaikat akan catat amalan dia. Dia dapat pahala seperti sedekah seekor unta. Unta kan binatang paling besar antara lembu, kibas, kambing, ayam. Yang paling besar adalah unta. Di Arab kan, unta. Jadi ibaratnya nak bagi Rasulullah ni suka berdakwah, suka guna perkataan umpama-umpama. Kan, dia suka lukis macam ni sekian. Orang datang pada Rasulullah, saya ingin nak zina dengan perempuan tu cantik, saya minat dengan dia kan.
Rasulullah tak ada, engkau ni aku belasah engkau kan. Habis Rasulullah, sini sahabat, kamu ada kakak? Ya ada. Kamu ada adik perempuan? Ada. Kamu ada mak? Ada. Bagaimana kalau orang lelaki berzina dengan mak kamu, berzina dengan adik perempuan kamu, berzina dengan kakak kamu? Wallahi kata, saya aku akan balas balik. Aku akan marah. Begitulah kalau kamu berzina dengan perempuan tersebut, kan? Begitu akan menjadi. Kan? Jadi Rasulullah tak jawab direct, dia akan suruh berfikir dan dibagi perumpamaan. Okey. Jadi ibarat umpamanya seperti kalau datang awal ke masjid, orang yang first datang ke masjid, malaikat tulis nama dia dan juga dia dapat pahala seperti seekor unta. Orang seterusnya, orang yang kedua dan seterusnya datang ke masjid, kita tak payah nak nilai kita ni orang yang berapa ribu besar mana dapat kan. Tak payah nilai, itu semua Allah punya ni kan. Allah punya penilaian kan. Yang keduanya seperti seekor lembu. Kalau lagi lewat seperti seekor kibas. Kibas ni sebiji macam kambing, cuma dia lagi besar. Dia lagi besar daripada kambing. Dia kibas. Dia bukan kibas, dia bahasa Arab huruf shin, kibas. Kibas. Yang keempatnya, kalau datang lagi lambat seperti seekor ayam. Lagi lambat ibarat pahala seperti sebiji telur. Kemudian lagi lambat apabila imam telah datang, maka sebab tu disunatkan imam datang lewat, jangan datang awal. Kalau dia datang awal pun, imam ni kena ikut pintu belakang. Dia tak boleh ikut pintu depan. Bila makmum yang tahu ni, alamak kata dah habislah dia punya doa-doa malaikat pahala tu kan. Jadi imam, sebab tu semua masjid, kebanyakan masjid dia ada pintu belakang. Kan? Pintu belakang ni untuk imam masuk. Kan? Jadi dia kata apabila imam telah datang, maka para malaikat itu melipat tutup catatan mereka dan mendengar khutbah. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi kalau kita datang lambat, ada malaikat ni bukan malaikat tidur, bukan malaikat terlepas daripada tu ni, ada malaikat yang lain. Ni malaikat yang khusus, yang dia khaskan untuk mencatat orang datang awal sampailah imam datang. Imam datang, malaikat tu dia dengar khutbah, duduk dengar khutbah. Yang lain, malaikat lain bertugas lagi lah. Malaikat ni banyak. Okey. Jadi itulah penutup daripada saya. Kalau ada ke lapangan, datanglah segera, jangan dilambat-lambatkan. Okey. Jadi insya-Allah siapa ada ke lapangan, jemputlah datang ziarah di pusat jagaan anak-anak yatim saya tak jauh di Senawang, di Taman Sejahtera Senawang. Jadi sekarang itu sajalah, masih dijanjikan pukul 12 kan? Dah pukul 12 dah. Allah alam sawab. Alright, terima kasih banyak Ustaz Muhammad Zatullah bin Kamarudin, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Zak di Senawang ni. InsyaAllah sama-sama info-info ataupun ilmu-ilmu yang kita kongsi hari ini sama-sama kita ambil iktibar dan amalkan. Mana yang boleh tu kita amalkan. So insyaAllah saya pun tak nak drag panjang masa Ustaz. Kejap lagi semua warga muslimin diwajibkan untuk pergi solat Jumaat. Jangan ambil alasan apa semua. So kalau boleh prepare awal, macam Ustaz jaga, prepare awal, ambil wuduk dari rumah. Kita ambil sebanyak mana pahala hari Jumaat ni dan berdoa sebanyak mungkin, dan tak lupa juga selawat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So terima kasih saya nak ucapkan kepada Ustaz Muhammad Zatullah bin Kamarudin, pengasas pusat jagaan anak-anak yatim Walidaina Senawang, atas sudi join live FB Benzoil Lubricant Malaysia pagi ini. So untuk penutup, insyaAllah kita ada sedikit cenderah hati untuk Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Allah saya ambil. Okey, kita ada sempena meraihkan Ustaz join live FB Benzoil. Allah Akbar. Bangun kita bagilah, tak apa. Masalah. Ni sedikit banyak lah Ustaz. Kita punya ni. So minyak ni pun Ustaz boleh cuba di kenderaan Ustaz. InsyaAllah kalau ada feedback yang baik, bolehlah berkongsi dengan kami. Boleh, insyaAllah. Di Benzoil Lubricant Malaysia, insyaAllah. So terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsira. InsyaAllah kalau ada peluang lagi ke lapangan masa, dijemput juga Ustaz untuk pergi untuk join live kita, insyaAllah Ustaz, jika ada ke lapangan masa. So kepada viewers kita, insyaAllah bagi yang up komen tadi ataupun log ataupun yang ada screenshot tadi, boleh WhatsApp ke 0136333473.
ataupun terlepas komen, saya akan tengok balik selepas Jumaat ni insya-Allah. Encik Asola Cik Sulaiman order screenshot dulu. Sebelum kita end live ni, boleh WhatsApp terus ke 0136333473. Nombor telefon saya dah pin chat dekat ruangan komen. So, terima kasih banyak Ustaz. Saya pun sama-sama kita warga muslimin pergi solat Jumaat, SOP kena jaga, digalakkan bawa sejadah sendiri, pakai penutup muka